Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulakan dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT di pagi mulia hari Jumaat, Sayyidil Ayyam, penghulu segala hari, dapat kita bertemu dalam Google Meet dalam sesi pembelajaran Budaya Islam tingkatan 2. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung tajuk yang sama, tajuk yang ke-11, pelajaran ke-11, kekuatan dan kekuasaan Allah SWT. Sebelum ni kita dah belajar tentang Al-Qadir. Al-Qadir. Hari ini kita akan bincangkan topik unit yang kedua, iaitu Al-Qawi. Sebelum tu kita lihat apakah objektif standard pembelajaran yang akan kita dapat, iaitu bila kamu belajar nanti kamu akan dapat menyatakan apakah yang dimaksudkan dengan Al-Qawi. Dia dapat menyatakan dalil nakli, dalil daripada Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Al-Qawi. Kemudian dapat menguraikan bukti Al-Qawi, Al-Qadir serta menghubung-kaitkannya dengan kehidupan. Dan yang paling penting dapat membangun akhlak bertakwa, bertawakal kepada Allah, cara beradat dan istiqamah. Baik. Lihat dalam buku teks, kamu boleh rujuk muka surat 71. Unit yang kedua, Al-Qawi. Kita lihat apakah maksudnya. Maksud Al-Qawi. Dari segi bahasa, maksudnya ialah yang kuat, yang gagah. Al-Qawi dari segi bahasa maksudnya yang kuat, yang gagah. Dari segi istilah, iaitu maksud Al-Qawi ialah nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah SWT yang maha kuat dan mempunyai kekuatan yang sempurna. Itu maksud dari segi istilah. Allah bersifat Al-Qawi, maksudnya apa? Iaitu Allah bersifat Qawi ini merupakan sifat kesempurnaan Allah SWT. Al-Qawi merupakan sifat kesempurnaan Allah SWT yang wajib diimani. Wajib kita beriman, percaya. Allah SWT memiliki kekuatan yang sempurna yang tidak dapat ditandingi oleh mana-mana kuasa. Tak ada mana-mana kuasa yang boleh menandingi kekuasaan Allah SWT. Kerana Allah adalah Tuhan sekalian makhluk. Kemampuan Allah SWT secara mutlak mengikut kehendak tanpa halangan. Allah SWT mampu membantu sesiapa yang membantu agamanya dan mengazabkan sesiapa yang ingkar. Jadi, kuasaan Allah Ta'ala maha hebat dan mengikut kehendak Allah SWT. Tak ada siapa yang boleh menghalang kekuasaan Allah SWT. Kalau Allah Ta'ala nak melakukan sesuatu, tak ada siapa yang boleh menghalang. Banjir baru-baru ni yang berlaku dekat pantai timur dekat
Kelantan, dekat Terengganu, dekat Pahang, dekat Johor, banjir yang berlaku. Kalau Allah Ta'ala dah nak takdirkan, tentukan kawasan tu banjir, tak ada siapa yang akan dapat menghalangnya. Walaupun dibina, dibuat sungai, dilebarkan sungai, digali sungai dalam, tapi kalau Allah Ta'ala dah takdirkan akan berlaku banjir, ada siapa yang dapat menghalangnya. Itu satu contoh. Firman Allah SWT di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabas aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Maksudnya apa? Timbul berbagai-bagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut akibat perbuatan manusia. Timbul yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan buruk yang dilakukan supaya mereka kembali insaf dan taubat. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang bala bencana yang berlaku, musibah yang berlaku, banjir, tanah runtuh, apa lagi, tsunami, kan. Semua tu adalah musababnya sebab manusia lah. Manusia yang melakukan kerosakan. Apa berlaku banjir? Sebab buang sampah merata-rata, kan? Bila buang sampah merata-rata, walaupun kamu buang sampah kecil je, kamu buang plastik gula-gula, kan? Kamu makan gula-gula, kamu buang plastik gula-gula, kecil tu, kan? Tapi kalau 1 juta orang buat, kan? 1 juta orang dah buat, plastik gula-gula tu buang, masuk dalam longkang masuk pula dalam parit, bawa ke sungai, akhirnya sungai tercemar. Jadi banyak sungai tercemar sebab akhirnya sungai jadi kotor, kan? Semua adalah perbuatan manusia. Antara sebab kerosakan berlaku sebab perbuatan manusia. Bencana yang berlaku adalah kerana manusia yang melakukan kerosakan. Kemudian kita lihat dalil akal. Muhammad Aziz. Muhammad Aziz, boleh baca dalil akal tu? Ustaz, Azri ke Haziq Ustaz? Ya. Azri ke Haziq Ustaz? Haziq. Azri, kan? Azri, nak baca. Dan dalil nakli Ustaz. Ya. Ada bi'ali fir'auna wa Ni. Dalam sepatutnya ni dalil akal. Oh. Setiap sesuatu ada penciptanya. Alam semesta yang luas ini sudah tentu mempunyai penciptanya. Pencipta itu mestilah yang maha kuat dan maha berkuasa kerana alam semesta ini luas dan kompleks. Okey, bagus. Jadi dalil akal ya. Kalau dalil akal maksudnya bukti dengan akal. Kalau ni dalil nakli. Dalil nakli maksudnya bukti daripada ayat Quran. Dalil akal kita boleh lihat pada penciptaan alam semesta ni, kan. Penciptaan alam semesta mesti ada satu benda tu mesti ada penciptanya, kan. Yang menciptakan komputer depan kamu tu siapa? Manusia, kan. Yang ciptakan meja depan kamu tu siapa? Manusia juga, tukang kayu, tukang perabot. Yang menciptakan manusia tu siapa? Siapa yang menciptakan tukang kayu tu? Allah SWT, kan. Jadi Allah pencipta semua makhluk, kan. Allah maha kuat, maha berkuasa menciptakan alam yang kompleks ni. Alam yang kompleks maksudnya alam yang luas, yang
yang tak terjangkau dengan apa akal kita untuk menerokai. Alam semesta, kalau kamu lihat di langit kan, waktu malam bintang-bintang bertaburan kan, bulan mengambang, betul nampak bintang-bintang luas kan alam tu. Bumi ni pun dah luas, kamu pun belum sampai menjelajah ke mana-mana. Malaysia pun kamu tak sampai lagi. Tanah-tanah kat Malaysia ni belum kita jejaki semua kan. Tak lagi alam yang begitu luas kan. Semua tu adalah di bawah kekuasaan Allah SWT. Baik, kita lihat muka surat 72. Muka surat 72. Dalil nakli Allah bersifat Al-Qawi. Firman Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kada'bi ali fir'aun. Kada'bi ali fir'aun wallazina min qablihim. Kafaru bi ayatillahi fa'akhazahumullahu bizunubihim. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Muhammad Muiz. Ada tak Muhammad Muiz? Baca terjemahan dia. Keadaan orang kafir itu samalah seperti keadaan Fir'aun dan kaumnya serta orang yang terdahulu daripada mereka. Mereka kufur, ingkar akan ayat Allah. Lalu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi amat berat siksanya. Okey, bagus. Terima kasih. Jadi, ayat ni menjelaskan kepada kita tentang keingkaran Fir'aun. Fir'aun dan kaumnya, orang-orang yang terdahulu. Fir'aun ni hebat. Dia bina piramid. Sampai sekarang piramid tu masih wujud lagi dan kita boleh tengok. Walaupun Fir'aun ni hebat, tapi akhirnya Allah Ta'ala binasakan dia. Tak ada lagi kerajaan zaman sekarang ni, zaman moden ni, boleh bina piramid seperti Fir'aun kan. Walau bagaimanapun Allah Ta'ala binasakan Fir'aun. Sebab mereka, Fir'aun ni mengaku diri dia sebagai Tuhan, mengingkari Allah SWT, akhirnya Allah Ta'ala binasakan dia. Akhirnya dia dimatikan oleh Allah Ta'ala, ditenggelamkan dalam sungai Nil kan, ketika dia nak mengejar Nabi Musa AS. Itu ada kisahnya kan. Kemudian yang kedua, hadis Rasulullah SAW daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ala adulluka ala kalimatin min kanzin min kunuzil jannah. Qultu bala ya Rasulullah. Qala la haula wala quwwata illa billah. Maksudnya, adakah kamu mahu aku tunjukkan perkataan daripada khazanah syurga? Jawabku, tunjukkanlah Rasulullah SAW, sabda Rasulullah SAW, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kekuatan melainkan Allah. Jadi hadis ni mengajar kita tentang, Rasulullah nak beritahu kepada kita tentang kekuatan Allah SWT kan. Jadi daya dan kekuatan melainkan dengan kekuatan daripada Allah SWT. Ada ni satu zikir kan yang kita boleh amalkan. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Bila kita nak amalkan zikir ni, la haula wala quwwata illa billah, ketika mana kita tak mampu nak buat sesuatu kan. Kita tak ada upaya kan. Kita tak ada upaya nak buat sesuatu. Contohlah kamu nak jawab soalan kan. Nak jawab soalan ni susah sangat macam mana ya. Kamu pun berzikir la haula wala quwwata illa billah.
Dengan kamu zikir la haula la quwata illa billah tu, Allah Taala permudahkan kamu. Boleh pula jawab. Okey. Terusnya muka surat 73. Bukti Allah bersifat Al-Qawi. Allah SWT memberi rezeki. Allah SWT memberi rezeki kepada siapa sahaja yang berusaha mencari mengikut cara yang betul. Firman Allah SWT dalam surah Asy-Syura ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Maksudnya, baca. Haikal, ada tak? Haikal, Ustaz, baca maksudnya. Allah Maha Lembut tadbirnya serta melimpah kebaikan dan balas kasihannya kepada hambanya. Ia memberikan rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya menurut aturan yang ditetapkan. Dialah yang maha kuat lagi maha kuasa. Ya, bagus, terima kasih. Jadi bukti daripada ayat Quran yang menyatakan Allah Ta'ala Maha Kuasa ialah antaranya pada ayat 19 surah Asy-Syura. Dalam ayat ni Allah Ta'ala jelaskan bahawasanya Allah Maha lembut takbirnya. Maksudnya lembut takbir di sini ialah melimpahkan kebaikan dan belas kasihan pada hamba-Nya. Maksudnya Allah Ta'ala memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Walaupun dia bukan orang beriman, walaupun dia orang kafir, dapat juga kalau dia berusaha bersungguh-sungguh, Allah Ta'ala bagi dia kekayaan. Walaupun dia bukan orang yang beriman, bukan orang Islam, tapi dia berusaha bersungguh-sungguh mencari harta dunia, dia dapat. Itu apa yang disebut sebagai Allah Ta'ala Maha lembut takbirnya. Dan Allah Maha kuat lagi Maha kuasa. Namun, walaupun orang yang beriman tu dapat harta kalau dia berusaha bersungguh-sungguh, tapi kerana dia tak beriman, kalau dia mati dalam keadaan dia tak beriman, maka dia tak dapat keredaan Allah dan akhirnya dia ke neraka juga. Jadi kita bersyukur sebab kita dah beriman kepada Allah Ta'ala. Kita mencari harta dunia, dapat harta dan kita infakkan, kita sedekahkan, itu lagi mulia di sisi Allah SWT. Kemudian orang yang tak beriman, orang yang kafir, dia cari harta dunia, kalau dia infakkan, kalau dia sedekahkan pun harta dia tak memberi pahala kepadanya. Kedua, Allah SWT berkuasa mengazabkan sesiapa yang melakukan dosa dengan azab yang sangat pedih. Firman Allah SWT di dalam surah Ghafir ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zalika bi'annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat fakafaru fa'akhazahumullah innahu qawiyyun syadidul iqab. Kebinasaan. Okey. Maksudnya, saya baca. Daniel Alif. Baca maksudnya. Daniel. Boleh tak? Tak boleh sebelah Hezrik ni siapa? Sebelah Hezrik tadi siapa? Baca maksudnya.
Amir Adam. Ada Amir Adam? Syamil. Nak baca? Ni. Milozi. Siapa Milozi ni? Milozi. Boleh Ustaz, boleh Ustaz. Nama kamu Milozi. Maksud dia Ustaz kan? Saya Syamil Ustaz, Syamil. Ni akaun YouTube. Okey, baca maksudnya. Kebiasaan mereka yang demikian adalah kerana mereka sentiasa didatangi oleh Rasul yang diutuskan kepada mereka dengan membawa keterangan, hukum dan ma'raj yang jelas. Maka mereka kafur. Lalu Allah menyiksa mereka sesungguhnya. Lalu Allah menyiksa mereka sesungguhnya Allah yang maha kuat lagi amat berat azab siksanya. Okey, ada silap tadi kamu baca. Mukjizat bukan apa tadi kamu baca. Kamu baca silap tadi Mukjizat. Okey, terima kasih. Jadi firman Allah Ta'ala dalam surah Ghafir ayat 22 ni menerangkan kepada kita tentang Allah Ta'ala membinasakan kaum-kaum ataupun orang-orang yang mendustakan Rasul. Orang-orang yang tidak menerima ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka mereka ingkar, mereka kufur, lalu mereka akan mendapat siksaan nanti. Itu menunjukkan Allah Maha Kuat. Allah Maha Kuat dan azab siksanya amat berat, amat dahsyat. Kemudian dilihat muka surat 74. Dah habiskah? Tadi kita nak ke muka surat yang terakhir tadi. Muka surat 74 aktiviti. Muka surat 74 aktiviti. Boleh lihat di situ. Cari perkataan tersembunyi dan bina ayat dengan menggunakan perkataan tersebut. Daripada sini kamu cari perkataan Al-Qawi. Mana satu? Cari, kamu gariskan. Mutlak mana? Cari, gariskan. Allah mana? Cari, gariskan. Kekuatan, cari, gariskan. Kuasa, cari, gariskan. Boleh? Akan tulis Ustaz ni besar-besar ni. Nak akan tulis huruf ni. Kamu buat sekarang boleh tak? Buat dalam buku. Apa buat sekarang? Buat sekarang. Kamu gunakan, kalau kamu gunakan komputer senanglah, kamu boleh buat kan. Kemudian kamu bentangkan. Siapa boleh? Al-Qawi. Buat dalam buku ke buat dalam buku teks? Ayat ni saya tak suruh kamu buat dalam buku teks, saya suruh kamu buat sekarang. Kamu buat sekarang, kamu gunakan komputer kan. Tapi kamu tak ada ni kan, susah sikit lah. Kamu tunjukkan je. Kalau kamu guna buku teks, kamu tunjukkan dekat skrin kamu, sini. Kamu gariskan dengan pensil. Boleh? Oh, boleh. Okey. Al-Qawi, siapa nak jawab? Al-Qawi ni mana? Boleh tak? Ataupun mana-manalah kamu dapat kalimah Allah ke, kamu dapat dulu, kamu terus bagi tahu. Boleh? Siapa boleh jawab? Tak dapat lagi? Senang ya, bukan susah pun. Faham tak?
kamu gariskan contoh ataupun kamu contoh macam ni, perkataan Allah kan. Perkataan Allah kat mana? Perkataan Allah dekat mana? Alif lam lam. Alif lam lam ha. Alif lam lam ha kan. Kamu gariskan ha. Kamu bulatkan kat sini. Alif lam lam ha. Saya dah bagi satu dah. Siapa lagi yang boleh dapat? Dah Ustaz. Siapa? Tunjukkan. Tunjukkan dekat skrin. Boleh? Ekal. Dapat? Tunjukkan dekat skrin kamu. Saya dah siap ya. Sekejap. Saya tutup. Saya punya skrin baru kamu boleh tunjukkan. Boleh, Haikal dari mana Haikal? Kita nak tunjukkan kamu dah buat tadi kan? Mana? Dekat sikit, tak nampak. Okey, bagus. Yang lain? Ezri. Okey, bagus. Yang lain? Tapi pastikan kamu jangan cunting buku teks kalau kamu cunting buku teks, Nanti saya padam. kamu kena padam balik. Kalau buku teks kamu punya tak apalah, kamu nak cunting. Ini buku teks sekolah Kalau kamu guna pensil, padam balik. Okey. Okey, tak apa, yang lain boleh buat sendiri Sekarang saya nak kamu terusnya penilaian latihan penilaian. Soalan nombor 1, soalan nombor 3 dan soalan nombor 4 buat dalam buku latihan dalam buku tulis. Latihan dalam Ustaz, buku nombor tulis. nombor 4 je kan? Ya, nombor 1 buat nombor 1 ni. Okay, nombor 1. Nombor 1, nombor 3, nombor 4. Yang tadi tu apa? Allah. Lagi Al-Qawi. Al-Qawi mana? Dia dekat tak? Kanan sekali Ustaz. Atas. Kekuatan. Sini. Lagi.
puasa. Ya. Lagi Al-Qawi. Mutlak. Atas kuasa mutlak. Ustaz. Ya, atas kuasa. Mutlak dia terbalik. Ni. Ya. Ada yang betul tak? Kalau betul semua, angkat tangan. 2 orang di situ, 3 orang. Okey, bagus. Okey, ramai yang betul. Okey, tak apa. Yang tak betul boleh cuba boleh cuba lain kali. Okey. Kemudian saya nak kamu buat latihan dalam buku tulis, sekarang dalam buku modul modul latitude B tu. Dalam modul latitude B ni okey, dalam modul latitude B dalam modul latitude B muka surat 55 dan 56 55 kamu dah buat rasanya. Saya dah bagi tugasan ni pada hari Isnin tak silap. 55, surat 55. Muka surat 56 tu kamu jawab di situ Kamu jawab di sini apakah yang dimaksudkan Al-Qawi menurut istilah. Jawapannya ada dalam buku teks tadi. Kemudian soalan kebat ni kamu kena jawab juga. Dunia dikejutkan dengan kejadian gempa bumi dan tsunami yang sangat dahsyat di Palu yang telah mengorbankan banyak nyawa atau benda dan kampung halaman. Uraikan kejadian yang berlaku dan kaitkan dengan sifat Al-Qawi Allah SWT. Ni kamu kena jawab dalam bentuk penengah ni sampai kalau boleh isi penuh. Ni soalan kebat. Okey. Boleh buat? Boleh. Ada nak tanya? Ada soalan sebelum kita tutup? Ada Ustaz. Tak ada. Okey, kalau tak ada, insya-Allah kita akan jumpa lagi minggu depan hari Isnin. Hari Isnin jam samalah, jam pukul 10 kan. Dan Papa pada jam 2.30 Papa minggu ni saya tak dapat buat Google Meet sebab Papa minggu ni saya kena hadir ke sekolah. Jadi kalau minggu depan saya tak ke sekolah, kita boleh buat Google Meet untuk Papa. Ya. Okey, itu saja. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Jangan lupa isi link kehadiran Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz.